Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel Seafood.com. Okey, seperti biasa setiap hari Khamis di channel Seafood.com kami akan adakan live video tutorial untuk kita ajar secara lebih praktikal dan secara lebih kita kata tempoh yang lama. Okey, so seperti biasa saya mengharapkan anda semua kongsi video kita kali ini, kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen sekiranya ada persoalan berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu manipulasi gambar menggunakan Affinity Photo. Okey, insyaAllah hari ini saya punya fokus adalah level intermediate saja. Okey, untuk pengguna-pengguna Affinity Photo. So, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Saya akan tunjukkan serba sedikit dekat sini. Okey, apa yang kita akan buat hari ini. So, ini adalah hasil manipulasi yang saya buat. Rasanya ambil masa dalam sejam macam tu juga kot. So dalam sesi sejam kita petang ni insyaAllah saya akan cuba maksimumkan ataupun padatkan sesi kita ni dengan tutorial-tutorial ni lah sampai kita dapat output yang macam ni. Okay, ini sebelum dan ini adalah selepas. Okey, kalau tengok banyak sedikit sebenarnya kerja kita dalam gambar ni. Okey, terutama sekali kita buat retouching dekat muka sikit. Ini saya pakai gambar sendiri saya pakai phone saya je. Sebab senang kan saya nak tahu angle ataupun kita kata manipulasi yang saya nak buat tu. Okey, saya pegang botol dan inilah hasilnya. Okey. So gambar mungkin kurang HD sedikit sebab daripada kamera phone, tapi insya-Allah tekstur apa semua tu jelas lah. Okay, so kita ada beberapa kerja yang kita buat kat sini. Pertama, kita retouching kita punya kulit. Ini satu. Yang kedua, kita remove objek dalam gambar kita. Okay, yang ni saya pernah buat juga tutorial macam mana nak remove elemen dalam gambar tu. Okay, sama juga dekat tepi-tepi ni kan. Sampai jadi kosong macam ni untuk background. Dan yang seterusnya kita belajar macam mana nak memanipulasikan objek dalam kita punya botol ni kan. Kalau perasan sangat sangat kita kata perlukan teknik dan skills macam mana untuk blendkan gambar tu dalam satu gambar yang berbeza. Okey, ada gambar sotong dengan air laut dalam botol tu. Okey, baik. So, sekali lagi saya mengharapkan anda semua yang menonton video ni boleh subscribe, share kita punya tutorial ni supaya lebih ramai pengguna-pengguna Affinity Photo dapat tahu yang rupanya Seafood.com ada share tutorial guna Affinity Photo. Sebab benda ni masih baru sebenarnya Affinity Photo ni, Affinity punya produk masih baru dan masih tak ramai yang buat dia punya tutorial. So kami mengharapkan tutorial-tutorial ni dapat bantu korang lah. Okey, ini antara topik yang menjadi saya punya fokus dekat Seafood.com, iaitu Affinity punya produk lah. Okey, Affinity punya software. So baik, tanpa kita melengahkan masa, saya akan mulakan. Okey, saya akan mulakan dengan daripada kosong, daripada zero, iaitu kita pergi kat file, set kepada new artboard. Okey, so dekat sini saya akan pergi dekat web. Saya akan ambil size social media portrait post. Ini untuk portrait punya size lah. 1080 darab 1350. Okey. Sebahagian kanan ni dia dah automatic set untuk kita punya artboard dan tekan create. Okey. So kita dah ada satu artboard yang kita nak mulakan kita punya editing petang ini. Okey, baik. So first kali kita akan masukkan gambar. So macam mana nak masukkan gambar dalam kita punya artboard? Ada teknik dia. Jangan guna teknik pergi buka file lepas tu drag masuk kan. Jangan guna teknik tu. Belajar dengan saya, insya-Allah saya share teknik yang betul supaya lagi mudah kita punya teknik dan lagi tepatlah cara kita nak guna software ni kan. Walaupun benda tu boleh buat, tapi kita cuba pelajari teknik yang betul. Okey. So untuk masukkan gambar dalam kita punya Affinity Photo, kita akan pergi dekat file dan kita tekan place. So place ni kita carilah gambar tadi. Okey, so ini gambar saya dan kita tekan dan drag masuk gambar ke dalam artboard. Okey. So itu cara kita nak masukkan gambar dalam kita punya artboard kita. Nampak tak dekat bahagian kanan ni automatic ada satu layer, iaitu layer gambar lah. Okey, saya suka sebenarnya kalau kita nak buat editing ni, kita keluarkan kita punya panel layer ni, letak dekat bahagian sebelah kanan macam tu. Sebab apa? Kalau kita nak buat editing lagi senang. Kita nampak layer-layer tu, betul? Right, baik. So,
Langkah pertama untuk anda, kalau saya, ini teknik saya lah kan, mungkin ada orang ada teknik itu sendiri, tapi teknik saya, apa-apa gambar yang first kita buat dalam Affinity Photo ni, kita nak jaga dia punya originality. Okay, mungkin next ni kita nak simpan kita punya file ni, so kita nak tengok balik kan, kita nak kaji balik, so kita boleh tengok original gambar tu. So cara dia adalah saya akan duplicate saya punya gambar ni. Caranya adalah dengan right click, duplicate ataupun Ctrl J. Klik button Ctrl J adalah shortcut untuk duplicate layer. Okay, so yang paling bawah ni kita antik sahaja. Okay, antik sahajalah sebab kita tak nak fokus dekat dia pun. Okay, yang kita akan start daripada atas ni. Okay, so jom kita mulakan. Pertama sekali adalah retouching. Saya punya kulit muka ni kan, nampak tak? Banyak kan dia punya topok-topok hitam tu lah. Inilah kulit saya sebenarnya. Slow-slow lah nak belajar buat skincare apa semua tu kan. Tapi itulah kadang-kadang malas sebenarnya. Tapi kadang-kadang inilah function kan, kita nak, yelah kita nak jaga kita punya kulit semua ni lah supaya senang nak editing apa-apa semua kan. Okay, baik. So saya akan fokus kepada pertama sekali kita akan buat retouching sedikit. So saya nak tekankan dekat sini, ada kebiasaannya orang akan guna healing brush tool. Healing brush tool ni, dan dia pun tekan je dekat blemish muka tu. Kalau perasan kan, bila saya klik tu tadi ada macam keluar assistant ni. Ini saya nak bagi tahu dekat kawan-kawan semua. Dekat Affinity Photo ni, okay, dia bila kita masukkan gambar, sebenarnya gambar tu dia dalam keadaan link. Dia link dengan kita punya dokumen ataupun dia link dengan gambar, file gambar kita tu lah. So kalau kata kita nak buat editing, kita nak touch up dia punya layer, nak touch up dia punya gambar tu, kita kena rasterize dulu. So apa-apa editing kita perlukan rasterize dulu, sama ada right click ataupun bila kita buat something effect ataupun kita buat editing pada gambar tu, dia akan automatic tukar kepada pixel. Okay, so nanti bila dia dah tukar kepada pixel, dia tak akan connect lagi dengan dokumen kita. Tu saya cakap tadi, kita kena duplicate supaya kita ada gambar asal kita dekat layer paling bawah. So nanti kita buka file kita next time pun kita ada juga file original kita. Okay, alright, so baik. Semula kita dah right click dan kita setkan kepada rasterize. Okay, so dia akan jadi dalam pixel layer lah. So macam saya cakap tadi, kebanyakan orang akan guna healing brush tool dan dia akan tekan dekat blemish muka tu. Kalau saya tak sarankan teknik ini. Dia tekan alternate dan dia buat macam tu lah. Kita akan cari, kena hold alternate, cari dekat area mana yang kita nak duplicatekan. Macam tu. Ada orang buat teknik macam ni kan. Saya tak berapa prefer sebenarnya. Sebab kalau perasan dekat edge kita punya saiz bulatan tu akan ada blur effect sikit. So saya tak suka teknik ni sebab kita hilang tekstur asal muka tu. So tools apa yang saya nak ajar untuk buat retouching ni adalah kita menggunakan tools blemish removal yang ni. Okay, so untuk besarkan ataupun kecilkan saiz kita punya brush, klik sahaja pada bahagian bracket left ataupun bracket right. Okay, ini bracket left kita akan kecilkan, bracket right kita akan besarkan. Okay, so tekan. Tekan je macam tu. Okay, kalau perasan dia akan kekalkan tekstur kulit tu. Tapi dia buang blemish yang ada pada muka kita. Make sure kita punya saiz tu ngam-ngam dengan tompok-tompok hitam tu supaya kita tak terlebih daripada area yang sepatutnya lah. Okay, so tekan. Okay, buang jerawat-jerawat semua tu. Macam tu. Okay, nampak tak dia mengekalkan tekstur. Sebenarnya kalau gambar yang HD lagi nampak jelas sebenarnya. Okay, tapi tak apalah, since kita guna gambar daripada phone saja. Okay, ini teknik yang saya guna. Buang tompok-tompok hitam tu macam tu. Sama juga dekat sini. Okay, zoom sikit. Yang ni ada lagi tompok-tompok kat sini. Kita klik lagi sampai kita berpuas hati. Dia akan kekalkan kita punya tekstur muka tu. Dia pakai blemish tu. Dah siap. Okay, kita tengok sebelum dan selepas. Ini selepas dan ini sebelum. So nampaklah sikit kita jaga kita punya tekstur pada kulit orang tu. Okay, baik. Now saya akan ajarkan macam mana kita nak buang kita punya kita punya ialah aircon apa semua tu kan yang dekat tepi-tepi tu. So ini teknik yang saya akan kongsikan petang ni. Kita akan pakai teknik selection. Okay, teknik selection yang betul.
Okay, first kali tekan dahulu layer yang kita nak edit. Sama juga kita akan pakai dekat sini, dekat bahagian selection ni kita ada freehand selection tools. Okay, nak pakai rectangular tool pun boleh juga kalau kata objek tu betul-betul dalam bentuk saiz yang petak macam tu lah ataupun bulat lah. Okay, kalau dalam case ni kita nak buang tiang ni kan. So boleh pakai dulu selection menggunakan rectangular marquee tool. Okay, select ngam-ngam dekat kita punya objek yang kita nak buang tu. Jangan terlalu jauh sangat. Make sure ngam-ngam sikit lah. Okay. So macam mana nak buang? Kita pergi dekat edit dan kita tekan in paint. So automatic dia akan jadi hilang macam tu. Macam mana nak deselect selection kita? Dekat bahagian atas ni kita ada deselect punya icon. So nampak tak? Sangat clean dan sangat smooth kita punya apa ni? Cara kita buang elemen tadi tu. Okay, baik. Now kita ada bintik hitam ni yang kita nak buang. Okay, sama juga boleh pakai yang bulatan ni. Select yang ni, tekan edit, in paint. Sama juga macam tu lah. Ataupun dengan teknik yang lain, boleh tekan je dekat in painting brush tool. Okay. Resize dia ngam-ngam dengan kita punya elemen yang kita nak buang dan cat macam tu. Terus hilang. Sama juga dekat garisan-garisan ni kan, kita tak nak kan. So, tekan macam tu menggunakan in paint brush. Terus clear. Okay. So kat sini pun sama juga. Sama juga yang kat sini saya galakkan kalau kita guna teknik sebab kita nak dapat betul-betul sharp ni dekat kita punya tepi botol ni, kita nak buang apa ni Swiss ni kan. Yang ni saya akan tunjuk sedikit teknik yang berbeza lah. Cara dia apa yang saya akan buat adalah saya akan duplikatkan warna dinding ni. Saya buat selection macam ni dekat dinding kosong dan saya tekan Ctrl J. Maksudnya saya duplicate pada area yang saya select saja. Kalau perasan dekat saya punya layer ni ada satu lagi layer dinding ni kan. So kalau saya deselect, saya dapat satu bentuk dinding macam ni. Okay. So saya pun resize lah. Resize dia lebih sikit macam tu. Ini dummy sikit lah. Kalau dinding licin macam ni boleh lah. Ini untuk tutorial kali ni boleh lah. Ngam lah. Okay. Dah siap macam ni, barulah kita akan buang area yang kita tak nak ni. Okay. Area yang kita tak nak ni. So cara dia adalah kita tekan pada layer yang ni. Add layer mask. Macam saya cerita sebelum ni dalam kita punya tutorial sebelum ni, dekat masking warna hitam dia akan remove layer tersebut dan warna putih dia akan kekalkan layer tersebut. So caranya kita pergi dekat brush, paint brush tool, ambil warna hitam dan kurangkan sikit dia punya size. Okay. Kurangkan sedikit dia punya size. Hardness boleh tambah ikut kesukaan kita. Lagi pekat, lagi cepatlah dia punya apa ni, hilang tu bila kita brush. Okay. Sama juga dengan flow. Saya selalunya akan pakai 15 dengan hardness dalam 50% macam tu. Saya suka macam ni. So tak adalah dia terlalu lama kita nak padam tu kan. So buat macam ni. Dan lebih pun tak apa, jangan risau. Yang penting kita betul-betul dapat balik elemen yang kita nak jaga tu. So yang kata macam ada area-area yang terpotong sekali ni kan, kita akan menggunakan warna putih. Warna putih. Kecilkan sedikit kita punya brush. Saya akan kecilkan sedikit saya punya brush. Dan kita akan dapatkan balik area tu. Ingat kita kena klik pada bahagian icon mask ni. Jangan klik pada layer ni. Jangan klik pada layer. Klik pada icon mask tu. Okay, thumbnail mask ni klik kat situ. Itu yang kita akan buat editing. Okay, since ni level intermediate, saya harap korang faham lah kan. Ataupun boleh tengok video saya yang sebelum ni. Okay, tengok video saya sebelum ni. Kalau kata tak faham lah macam advance je, boleh tengok video sebelum ni. Sebab saya ada buat tutorial yang simple sebelum ni. Okay. Kita akan padam macam ni. Like that. Ini kena hati-hati lah sikit Kalau kata tak puas hati balik, dia dah termakan kita punya area yang kita nak tu, boleh buat balik. So jadilah begitu. Kalau nampak macam edge ni nampak keras kan, nampak kaku sangat. So sama juga boleh besarkan sikit kita punya brush dan buang kita punya area yang kita tak nak tu. Macam tu. Alright. Tu nampak tak macam mana kita nak placekan dinding yang baru untuk kita punya gambar tu. Okay. Inilah teknik dia yang saya guna.
Okay, now sama juga untuk bahagian tepi ni. Kita nak buang dinding ni kan. First kali kita boleh guna teknik ni lah. Kita select dahulu kita punya elemen yang kita tak nak ni. Macam ni. Dan kita tekan in paint. Edit in paint. So dia akan, ini kesilapan yang biasa orang buat dalam editing. Kita tak select layer apa yang kita nak edit tu. So tak ada perubahan. So kalau kata nak edit pada layer gambar ni tadi, make sure dekat kita punya layer panel ni kita klik dahulu layer tersebut, okey. Ini satu kesilapan yang biasa berlaku lah. So tak apa. Ini kita belajar, okey. Tekan dulu layer tu dan baru kita pergi dekat edit dan in paint. Macam tu, okey. Barulah ada kesan. Tadi tak ada kesan sebab apa? Sebab kita tak tekan pun layer yang kita nak edit tu. Okay, tapi nampak tak dekat bawah ni macam alamak tak berapa cantik lah kan hasil dia sebab apa? Termakan bahu kita tu. Okey, Ctrl D dahulu untuk deselect. Dan kali ni saya akan ajar macam mana kita nak menggunakan clone tool. Kita nak clonekan dinding dekat atas ni masuk ke bawah ni. So cara dia kita akan pergi dekat tools, healing brush tools. Okey, healing brush tool ni macam mana nak guna dia? First kita boleh besarkan atau kecilkan dan kita kena tekan alternate dulu. Tekan alternate dan cari area mana yang kita nak duplicatekan dia. Kita nak clonekan dia. So saya nak clonekan bahagian atas ni ke bahagian bawah ni. Saya tekan alternate, klik pada bahagian atas dan dia akan jadi macam tu lah. Okey, automatic kita buang yang bawah ni. Kalau rasa dia nampak terlalu keras macam ni, boleh ambil yang atas lagi. Okey, ambil atas lagi dinding tu. Dan warnakan dekat bawah tu. Buat macam tu, okey. Ataupun boleh guna teknik ni sebenarnya. Kita pergi dekat patch tool. Okey. Select area yang kita nak ambil ataupun kita nak clonekan daripada dinding, okey. Pergi dekat atas, tekan kat atas. Macam ni. Okey, tak puas hati lagi, boleh tekan lagi. Okey, select lagi, tekan atas sikit. Nampak tak? Kalau saya letak kat mata saya jadi mata lah. Okey, so kata kita nak letakkan dinding kat atas tadi, ambil dinding tadi. Okey, begitu. Inilah sebenarnya manipulasi ni sangat memerlukan detail sebab kita nak nampakkan kesan yang sama. Kalau rasa tak puas hati juga, boleh pakai brush. Okey, pakai brush, select warna dinding yang sama dekat atas ni dan kita brush dia satu-satu. Okey, inilah kita kata manipulasi ni sangat memerlukan detail lah. Okey, tekan I dan kita warnakan pada bawah-bawah ni. Ini tekan brush dan warnakan. Okey, ambil eyedropper tools. Letak dekat sini. Okey, dan warnakan. Ataupun boleh pakai juga teknik yang saya tunjuk tadi. Teknik yang saya tunjuk tadi tu yang mana kita pakai, jadilah kita pakai duplicate, okey. Pakai duplicate, buat macam tu. So kalau rasa macam edge tu tak berapa cantik, ingat balik kita punya tools yang kita ada untuk kawal edge tu. Okay, kena kreatif lah. Kita kena kreatif dari segi tools-tools yang kita belajar ni. Okay, kalau kata nampak macam alamak edge ni tak berapa cantik lah, nampak macam kaku kan, so boleh pakai in painting brush tool. So tekan dia dekat hujung-hujung macam ni. So nanti dia akan smoothkan. Macam tu. Okay, ini teknik-teknik yang saya biasa guna lah. Saya ni sebenarnya tak adalah rajin mana pun nak buat-buat benda ni kan, tapi seronok. So saya cuba cari teknik yang boleh mempercepatkan kerja saya tapi hasil dia baik. Itulah. Kalau saya rajin, saya akan cubalah benda yang lebih-lebih lama kan. Kalau betul-betul untuk klien yang berbaloi, kita akan detail betul-betul lah. Tapi kalau ada untuk suka-suka, untuk kita punya content ke, bolehlah buat cepat-cepat macam teknik yang saya buat ni. Ini kan nampak macam kaku lagi kan. So boleh select in painting brush tool bagi nampak smooth sikit. Satu lagi kita ada bahagian sini. Kalau kita pakai in painting brush tool ni, automatic tak berapa kemas. Okey, tak berapa kemas. So apa yang saya akan buat adalah sama juga dengan teknik tadi. Saya akan guna teknik. Kita select dulu area yang kita tak nak ni. Area ni kan, pakai je selection tu. Kena hati-hati Okey, menggunakan patch tools, kita gerakkan ke bawah. Nampak tak area mana yang kita nak ada dalam tu? Kalau saya tekan kat mata ni, mata lah. Harap faham lah teknik ni. So tekanlah kat bawah ni.
Ctrl D. Sorry. Tekan macam tu. Ctrl D. Okay. Baru siap. Okay. So kalau kata tak berapa nice lagi, sama juga macam teknik tadi, saya akan pakai healing brush tool. Kita tekan kat bawah ni. Select area bawah tu dan warnakan macam tu. Okay. Healing brush tool ni kena hati-hati. Okay. Paling mudah nak buat, saya suka guna teknik kita duplicate sahaja area yang kita nak ni. Okay. Macam ni kan, saya nak warna dinding ni balik. Kita nak bagi nampak step back macam tu. So Ctrl J, Ctrl D dan saya akan macam tadilah. Sama juga teknik saya. Kita nak ambil warna dinding tu. Okay. Warna dinding tu. So kita resize macam ni dan kita masukkan masking macam tadi juga menggunakan brush. Ambil warna hitam, pergi dekat swatches, kita ada warna basic hitam putih dekat sini Okay. Pakai warna hitam. Oh, sorry. Saya punya ni kejap saya letak bawah sikit. Macam tu. Okay, so saya ambil brush warna hitam dan saya brushkan dekat sini. Buang balik area yang kita nak tadi tu. Okay. Kalau rasa edge dia sangat keras, sama juga boleh sapu pada edge dia tadi tu lah. Okay. Okay, buat macam ni. Okay, pada yang baru join, boleh share kita punya tutorial ni kepada kawan-kawan yang lain lah Boleh share supaya lebih ramai yang tahu. Rupanya Sifu.com ada juga buat tutorial pasal Affinity Designer, Affinity Photo. Dan kita pun ada FB group. Saya selalu upload hasil karya saya dekat situlah. Dekat Affinity punya Malaysia tu, Affinity Malaysia. Itu under Sifu.com juga, kami yang kelolakan group tu. Senang untuk topik macam ni, okay? Untuk topik Affinity, bincang dekat FB group Affinity. Dah pun berpuas hati sedikit. Okay. Nampak tak? Dah clean dah dekat bahagian kiri kanan tu. So, itu teknik yang kita nak belajar juga petang ni. So, next kita akan terus kepada, saya cepatkan sikit sebab sesi kita ni sekejap saja. Dan kalau boleh, saya harap teknik ni pun dapatlah membantu anda semua. Lagi-lagi untuk level intermediate sesuai dengan topik saya petang ni lah. Fokus saya. Tak nak pergi pada advance lagi. Sebab nanti pening kan. Benda ni pun baru lagi. So, sekarang ni kita nak masukkan kita punya octopus ni dalam kita punya air ni. Botol air kita ni. Okay. So, baik. First kali apa yang saya akan buat adalah kita akan select dulu kita punya area dalam botol tu. So caranya saya akan pakai pen tool. Okay, pakai pen tool ni. Okay, bukla buat satu selection. Okay, tekan, tarik. Yang ni kena hati-hati Kalau tak cantik nanti edge dia nampak kaku. So make sure betul-betul ngam. Okay, saya akan tekan macam ni. Dan yes, atas ni pun sama. Okay, zoom sikit supaya nampak detail sikit. Macam tu. Alright, perlahan fokus. Okay, tarik macam ni. Dan terus sambung ke bawah. Jangan sambung ke bawah terus Cuba dapatkan edge betul-betul area botol tu. Okay, so kalau kata nak edit, tukarkan dahulu kepada move tool. Tukar dahulu kepada node tool. So baru kita boleh tekan kita punya point ni dan gerakkan dia kalau kata nak edit. Ini kita panggil node, anchor point. Ini kita panggil handle. So betulkan handle, ngam-ngam dengan kita punya area yang kita nak masukkan octopus tu nanti. Okay, macam tu. Zoom sikit supaya nampak lebih jelas. Okay, tengok balik kita punya edge. Dah selesai semua tu. Okay. Biarkan dahulu kita punya selection ni. Kita punya curve ni. Kalau perasan dekat layer kita tu ada satu curve. Okay. Yang ni. Sebab apa? Sebab kita dah cantumkan kita punya bulatan-bulatan tu tadi. Okay. Baik. Now, siapa yang saya akan buat adalah saya akan pergi dekat stock panel. Okay. Dekat stock panel ni kita ada kombinasi daripada 3 website percuma iaitu Unsplash, Pexels dengan Pixabay lah. Okay, ini saya pernah explain dalam video sebelum ni. So kalau kata tak jumpa panel ni, pergi dekat view,
dan studio dan cari stock. Okay. So dekat sini saya akan cari, pertama sekali saya akan cari ocean. Sebab saya nak masukkan air laut dahulu. So saya cari gambar yang ini. Yang paling atas ni, ocean ni. Dan drag masuk ke dalam kita punya artboard. Okay, nampak besar kan? Sebab dia sangat high quality. Dia akan ada bagi tahulah siapa yang bagi gambar ni. So cara dia, kita pergi dekat bahagian atas ni dengan menggunakan move tool. Move tool ni dekat atas ni kan, contact toolbar ni. Contact bar, kita kurangkan dia punya size tu. Okay, kurangkan dia punya size. Okay, resize macam ni. Rotate sedikit ikut sengit botol tu. Kalau nak lagi best, kurangkan sedikit opacity. Baru kita betul-betul posisikan air laut tadi tu dalam botol tu. Okay, balikkan kita punya opacity kepada 100%. Dan dekat sini, ini teknik yang saya nak tunjuk macam mana kita daripada kita duk buat tadi kan, kita buat selection dekat botol tu, nak jadi masking kepada kita punya air laut ni. Ini teknik yang saya akan tunjukkan. So, ini curve yang kita buat tadi. Ini curve yang kita buat tadi. Nampak curve ni? Okay. So, daripada curve ni, pergi balik kepada panel pen tool supaya kita dapat contact bar untuk pen tool tu. Okay, kalau perasan dekat atas ni, kita ada mask selection. Kalau kata tak tekan pen tool ni, tekan move tool saja, kita tak akan dapat selection punya features tu, tools tu. So, cara dia pergi dekat curve tadi dan pergi dekat pen tool. Dekat bahagian atas tu nampak tak dia ada mask dengan kita ada selection. So kita gantikan kita punya curve tu kepada selection. Ini teknik dia Dah siap kita buat selection macam ni. Select balik kita punya layer laut tadi. Select balik. Kalau perasan automatic hilang kan? Automatic hilang kita punya layer curve tadi. Sebab apa? Dia dah tukar menjadi selection. Dia bukan lagi independent punya layer. Okay. So tekan kita punya air laut tu dan make sure dekat bahagian selection brush ni ataupun selection mana-mana selection, kita tickkan soft edges. Saya ada sebut dalam video sebelum ni kan, soft edges untuk pastikan kita punya edge tu bila kita masking nampak smooth saja, tak nampak kekok. Tak nampak tampal lah orang kata kan. Okay, dah siap buat macam tu, tekan layer ni pertama sekali. Tick soft edges dan pergi dekat masking, tekan mask layer dekat bawah ni. So automatic kita punya laut tu berada di dalam bentuk masking botol yang kita buat curve tadi. Inilah teknik dia. Inilah rahsia dia. So deselect balik. Okay. Tapi kalau perasan nampak kaku kan. Sebab apa? Sebab kita tak nampak pun reflection. Kalau daripada botol asal tu ada macam reflection botol kan. So next ni saya nak ajar macam mana kita nak buat benda yang sama supaya kita dapat reflection tu, reflection botol tu. So nampakkan air laut tu berada di dalam botol tu. Okay. So macam mana teknik tu saya nak buat? Caranya adalah kita pergi kepada layer gambar kita yang pertama tadi tu. Okay, layer gambar kita yang pertama tu. Duplikatekan dia, Ctrl J. Dan letakkan pada layer paling atas. Tekan drag naik atas macam ni. Okay. So sekarang ni kita nak ambil gambar ni saja kan. Nak ambil gambar ni saja. Ini teknik dia. Duplikatekan kita punya mask tadi. Nampak tak dekat sini? Okay, saya right click daripada mask ni. Dan tekan duplicate. Saya dapat dua mask ni kan. So kita tekan dan tarik naik atas. Kita letakkan pada layer yang kita nak buat reflection tadi tu. Okay. Ambil mask ni. Letakkan kat tepi. Jangan dekat bawah. Jangan dekat atas. Tepi gambar tu. Nampak tak saya tunjuk ni? Ini kena hati-hati teknik teknik drag ni, sebab lain posisi kita, lain function dia. Okay. Ini adalah kita nak maskingkan gambar yang atas tadi tu. Okay. Nampak tak kita dah dapat area ni sahaja. Sekejap saya tunjuk move tools. Kita dapat area cahaya yang kaca ni botol tu saja tadilah. Okay, so macam mana kita nak bagi dia blend dengan air laut dekat bawah tu? Ini adalah teknik menggunakan blend mode yang betul. So apa blend mode yang saya akan guna adalah saya akan menggunakan soft light. Nampak tak? Kita dah ada nampak sedikit kilauan-kilauan botol tu. Tapi tak cantik lagi. Sebab apa? Sebab tak berapa terang. Itu soft light punya blend mode. Okay. Tapi sebelum saya tunjuk teknik yang seterusnya ni, saya nak buang dahulu perkataan E+ kat belakang tu dengan kita punya level air yang saya ambil tu kan. So kita nak buang. Cara dia, saya akan buat new masking.
dan menggunakan brush tool, ambil warna hitam yang default dan kita padamkan. Ingat klik pada layer mask ni, jangan padam pada gambar, pada layer mask. Okey, kita nak buang tu. Okey, so buang. Yang ni boleh kurangkan sedikit lah dia punya hardness dia tu kepada 12 ke macam tu. Okey, tengok dulu teknik-teknik yang saya buat ni, nanti tuan-puan pun akan terbiasa lah. Kalau rajin boleh cuba buat juga boleh cuba buat juga dan share hasil dekat grup. Mana tahulah kan saya boleh komen-komen ke, sama-sama kita belajar Okey. Dah siap. Yang tinggal hanyalah reflection botol tu sahaja. Okey, tapi tak puas hati lagi sebab nampak tak real kan? Tak real reflection tu. So apa yang saya akan buat adalah saya duplicatekan layer ni, kita namakanlah dia sebagai reflection reflection supaya kita punya layer ni tak berterabu. Okey, so tekan reflection, Ctrl J macam tadi juga. Nampak tak bila kita dah ada dua layer screen, dia automatik akan nampak lagi cerah kita punya pantulan tu. Okey. Sebenarnya saya suka tukar kepada screen dan kurangkan dia punya teknik macam ni lah. Tapi yang ni kena hati-hati juga sebab kalau terlebih nanti dia akan nampak macam tu. Kan nampak tak cantik kan, nampak fake sangat. So tak apa, boleh teruskan dengan soft light tadi juga. Okey. So sekarang ni kita nak masukkan octopus ni ke dalam botol kita. Kita cuba buat tutorial yang ringkas-ringkas yang at least yang tuan-puan kawan-kawan yang tengok ni tahu teknik-teknik yang saya buat. Okey, nak tunjuk semua mungkin tak sempat lah dalam sejam 2 jam kan. Kalau untuk advance memang saya ada teknik-teknik yang lain lah. Ini saya tunjuk untuk dapat final yang macam ni sahajalah. Okey, tapi yang penting ada something yang tuan-puan belajar dekat sini. Okey, baik. Itulah dah terbiasa kan dengan kursus-kursus dekat government tu, dia jadi macam tu lah tuan-puan kan. Even masuk dalam YouTube pun jadi tuan-puan juga. So kawan-kawan, okey kawan-kawan, guys. Okay, baik. So, kita nak masukkan octopus dalam ni. Sama juga, kita pergi dekat stock photo. Kita type dekat sini, octopus. Nampak tak sotong saya yang saya ambil tu ada pada paling atas sekali. So, drag dan masukkan dalam kita punya artboard. Besar sangat kan? Macam biasa, pakai move tool ni. Pergi dekat scale, kurangkan scale tu. Itu caranya guys. So, rotatekan sedikit. Okay, sekarang ni saya nak ajar sedikit cara untuk kita buat selection untuk kita dapatkan sotong ni sahaja. Okay, kita tak nak lah yang luar-luar kan. So yang ni sedikit fokus lah untuk kita buat selection. Kita akan pakai selection brush tool. Dekat selection brush tool ni kena hati-hati dekat bahagian contact bar tu kita ada add dengan subtract. So untuk buat selection ambil add. Okay, kita tekan add. Sama juga untuk besarkan dia punya size brush, left bracket ataupun right bracket. Kemudian kita buatlah selection dalam kita punya sotong tu. Kalau kata terlebih tak apa sebab nanti kita boleh subtract balik area-area yang kita tak nak. Select dahulu. Okey. Select dahulu. Kalau kata tiba-tiba selection tu terkeluar jadi besar macam ni kan, kena kecilkan size brush tu. Jangan besarkan size brush Okey, select dahulu macam tu. Okey, yang ni kena zoom sikit lah untuk mendapatkan betul-betul area sotong tu yang kita nak tu. Kecilkan brush dan select hujung-hujung dia tu. Okey. Saya kena offkan saya. Alright. Baik, jom kita sambung balik. So kalau kata kita tak nak area yang ni kan. Okey, dekat bahagian atas ni kita ada subtract. Dan kita buanglah area yang kita tak nak ni. Itu caranya guys untuk kita buat selection. Dan macam tadi juga yang saya cakap, dekat bahagian atas ni tekan soft edge dan tekan masking. Okay. So automatic kita akan dapat sotong tu. Ctrl D untuk deselect. Okay, dan yes. Posisikan sedikit, saya besarkan sedikit. So sekarang ni kita dah maskingkan sotong tu untuk bahagian tu sahaja. Okay, saya rotatekan lagi. Oh sorry. Okey, rotatekan sedikit macam ni. Okey, besarkan sedikit dia. Mana tadi contoh tadi? Ni kan. Sorry. Okey. So sekarang ni saya nak dapatkan balik saya punya kita punya masking untuk botol ni. So sama juga pergi dekat layer botol ni. Okey, yang layer yang ni kita tekan duplicate.
right click pada thumbnail botol, thumbnail botol, right click pada thumbnail masking tu, okey? Sebab kita nak duplicatekan masking tu. Okey, right click pada masking ni, duplicate. Ada dua kan? So tekan duplicate ni, tarik pergi dekat sotong, letak dekat tepi sekali. Okey, dekat tepi dia tu. Nampak kan? Saya tunjuk kan? Nampak kan? Jangan bawah, jangan atas, jangan dalam tepi gambar tu, tapi paling tepi. Macam tu. So nampak tak? Octopus tu berada di dalam. Okay, so sebenarnya dekat bahagian octopus ni kita dah ada dua masking. Satu masking untuk octopus tu sendirilah. Okay, kita nak potong tadi kan. Dan yang kedua adalah masking untuk dia berada di dalam botol. So kita ada dua masking. Ini best photo manipulation ni. So kalau kata kita nak dapatkan balik area yang bawah-bawah ni kan. Sebab kita dah nampak dia berada di dalam botol tu, tapi ada area yang kita nak adakan balik. So cara dia, make sure klik pada thumbnail mask yang betul. So kalau kata nak dapatkan balik gambar area layer octopus tu tadi, make sure klik pada masking yang pertama kita buat tu, yang ni kan. Tekan yang ni dulu, pakai brush, tukarkan kepada warna putih dan warnakan area yang kita nak balik octopus tu tadi. Ini cara dia Alright, nampak tak dia dah berada kat dalam tu. So, next ni saya nak ajar juga macam mana supaya kita nak blendkan dua gambar tu dalam satu gambar. Okay, kalau tengok tadi kita punya hasil ni tak berapa cantik sebenarnya. Dia nampak macam kaku. Sebab apa? Gambar sotong tu dia ada warna yang tersendiri, dia ada dia punya saturation, dia ada hue dia sendiri. Sama juga dengan air laut tu. So, kita nak samakan warna dia tu. Ini teknik yang saya selalu guna. Okay, nak bagi nampak realistik sedikit. Pertama sekali kita tekan pada sotong ni. Okay, saya tengok orang-orang dekat YouTube ajar macam ni jugalah. Kita tekan dulu yang sotong ni. Dan saya nak ajar dalam live kali ni, tutorial kali ni, adjustment. Okay, tekan dekat adjustment. Kita pergi dekat vibrance. Okay, kenapa dekat vibrance ni? Sebab kita, nampak tak? Kalau saya tekan vibrance ni, bila saya buat saturation, dia akan jadi dekat keseluruhan gambar kita. Okay, so macam mana kita nak bagi dekat sotong tu saja, kita kena tekan, drag masuk dekat sotong ni. Okay, drag masuk dekat layer sotong tu. Biar dia berada di sebelah daripada layer mask tadi. Okay, so kurangkan dia punya saturation. Kenapa function kurangkan saturation ni? Mesti tertanya-tanya kan? Sebab apa? Sebab kita nak bagi gambar-gambar yang berbeza yang kita gabungkan dalam teknik manipulasi ni. Bila kita buat final touching, okay, kita buat final retouching, untuk overall kita punya gambar dia akan blend cantik. Okay, kita bagi dia curve ke, kita bagi dia punya saturation yang baru ke, okay, supaya dia blend. Sebab kita tak nak dia nampak terasing. Okay, dalam photo manipulation ni, teknik dia kena pastikan gambar tu nampak real sedikit. So cara ni adalah, teknik yang boleh guna adalah kurangkan kita punya saturation, supaya nanti bila kita buat filter, kita tampal filter ataupun efek yang lain, dia nampak blend. Ini teknik pro ajar lah. Okay? So saya buat juga teknik ni dalam saya punya photo manipulation. Dah siap, boleh tekan tutup. Dan untuk lagi nampak realistik kita punya sotong ni, ini teknik yang saya selalu buat, teknik pantas saya. Nampak tak dekat yang ni? Okay, kita namakan dia sebagai air laut lah, layer ni kan. Layer air laut ni tadi, saya akan duplikatekan menjadi dua. Saya tekan Ctrl J. Okay. So yang reflection tadi tu, sepatutnya dia berada pada layer paling atas. So saya akan grupkan dahulu dan saya akan namakan dia sebagai reflection. Okay. Reflection. Dan kita letak paling atas. Okay. Letak dia paling atas. Dan kita lock lah dia supaya kita tak terklik pada dia nanti. Okay. Nampak tak? Sotong tu macam berada di dalam botol dah. Ini teknik saya buat. So make sure betul-betul susun layer macam saya buat ni. Reflection paling atas lah. So ini sotong dan ini ada air laut yang kedua yang saya duplicate tadi. Letak pada atas daripada sotong tu. Kenapa sotong tu hilang? Bukan sotong tu hilang. Dia berada di belakang layer tadi. So pada layer air laut yang kedua ni, saya akan tukarkan dia kepada blend mode color. Nampak tak? Apa function dia? Sebab apa? Sebab saya nak dapatkan warna color dekat kita punya air laut tadi tu. Okay. So daripada situ kita akan kurangkan opacity kepada 25 macam tu. Okay. 25 macam tu. Sebab apa? Sebab kita nak bagi warna air laut tu
blend dengan octopus tu. Tengok beza kalau saya tutup saya punya layer yang ni. Okey. Akan nampak sedikit beza. Nampak kan? Sebab apa? Sebab sotong tu dia bukan daripada air laut yang sama dengan air laut yang kat belakang tadi. So hue dia tak sama, saturation dia tak sama, warna mood dia pun tak sama. So bila kita nak bagi sama, saya akan gunakan teknik ni. Ini teknik pantas yang saya guna. Kita duplicate layer belakang tadi tu, letak paling atas dan kita tukarkan kepada mode color dan kurangkan sedikit dia punya opacity tu. Dalam 20 something macam tu je. Fungsi dia apa? Fungsi dia kita nak bagi sotong tadi tu ataupun elemen-elemen di bawah daripada tu nampak sama blend dengan air laut tu. Hebat teknik ni kan. Itulah cara-cara yang kita boleh buat supaya photo manipulation kita tu nampak lagi realistik. Okey. Okay, baik. Dah berapa minit dah? Dah 40 minit dah. Kita ada dalam 20 minit lagi. So kita kena cepat Kita betul-betul nak sharpkan kita punya sesi menjadi sejam je. So next time kawan-kawan dah tahu dah. Oh, Sifu punya live sejam je. So boleh allocate masa untuk tonton, untuk share, untuk support kami, okey? Jangan lupa share juga pada orang lain. Okey, baik. So kita sambung kita punya tutorial ni sedikit lagi. Saya rasa saya puas hati lah. Saya puas hati. Walaupun intermediate, saya tak tahulah kalau ada yang rasa macam susah nak follow ke apa, tapi saya boleh katakan ini hanyalah level intermediate. Pertengahan. Nak kata beginner tak beginner. Beginner tutorial sebelum ni lah. Okey. Tapi kali ni intermediate. Okey, baik. Next, kalau perasan dekat sini kita ada macam, yang ni saya tak tunjuk lah dekat sini sebab takut tak cukup masa, tapi saya masukkan sedikit obo-obo. Kalau kata nak masukkan ikan pun boleh. Okey. Itu terpulang lah. Yang penting dah tahu dah layer tadi kan. Fungsi-fungsi layer yang saya ajar tadi tu. Okey, baik. So now, apa yang kita nak buat adalah kita nak buat reflection pada botol ni. Dekat mata ni. Okay? Dekat mata tu. So, yang ni kita akan buat satu layer yang baru. Okay? Tekan buat pada layer yang baru. Cara dia tekan ni, add pixel layer. Okay? Add pixel layer. Menggunakan brush tool ni. Okay? Pergi dekat eyedropper tool. Dekat swatches ni kan ada nampak kan? Macam eyedropper tool kan? Tekan eyedropper tool ni. Drag, klik pada warna air tu. Warna biru air tu. So, barulah kita tekan dekat sini. Ini adalah hasil daripada eyedropper tool yang kita gerakkan tadi. So, klik. Dia akan masuk pada kita punya swatches color. Okay. So, zoom dekat mata sedikit. Kecilkan kita punya brush. Kecilkan kita punya brush. Ingat pada layer pixel yang baru. Pada layer pixel yang baru. Okay. So, buat sedikit macam pantulan macam tu. Macam tu Sama juga yang ni. Sebab kita nak nampak macam mata tu terkena efek. Sebenarnya kalau lagi advance punya level, setiap muka ni pun tahu kena letakkan kita punya reflection tu. Dekat hidung, dekat mulut tu kan. Nampak reflection biru tu. Tapi tak apalah. Kita tak sentuh lah dalam sesi sejam ni kan. Tapi itulah yang biasa orang buat untuk advance punya level. Tapi ni nampak keras sangat kan. Kita nak sikit je sebenarnya dia punya efek. So cara dia saya akan tekankan kepada screen dan kurangkan dia punya opacity dalam 30 ataupun 40% macam tu. Okey, jangan risau kalau kata kenapa nampak tak nampak je. Sebab apa? Sebab nanti saya akan tunjukkan bila kita buat final touch, semua ni akan ada efek lain balik. Akan naik balik dia punya warna apa semua tu lah. Okey. So sebenarnya inilah hasilnya. Okay, inilah hasilnya yang saya nak tunjuk petang ni. Remove gambar, macam mana kita nak blendkan octopus tu dalam botol. Saya puas hati lah tengok. Saya puas hati. Walaupun tak berapa nak profesional sangat lagi kan. Tapi boleh. Untuk pemula sangat boleh. Untuk intermediate. Lagi-lagi anda yang baru dengan Affinity Photo ni. Okay, baik. So sekarang ni saya nak ajar sedikit petang ni. Menggunakan tone mapping persona. Yang ada dekat Affinity Photo ni. Dia tak ada macam Photoshop. Orang yang biasa Photoshop kita ada kamera raw filter kan. Tapi kat sini tak ada filter tu. Okay. Belum ada lagi lah. So cara dia kita nak blendkan semua gambar ni together. Caranya kita pergi right click pada layer paling atas dan kita tekan merge visible. Bila kita buat macam ni, maksudnya kita dah mergekan semua layer-layer kat bawah tu jadi gambar. Nampak tak? Kita dah dapat gambar yang baru. Sebab apa? Sebab tone mapping persona dia tak support smart object. Dia support pixel layer. Okay, pixel layer. So tone mapping persona ada dekat bahagian atas ni. Okay, nampak kan? Tone mapping persona. Dekat sinilah kita akan main dengan filter-filter yang ada. Okey, saya ada jumpa satu filter yang saya download. Saya akan cuba letak dekat description. Nanti boleh tengok link tu dan download kita punya efek ni. Okey.
So carilah filter-filter yang sesuai. Tapi serius, kat sini akan nampak sedikit keras lah, tak apa. Relax dulu, tenang dulu. Okay, cari filter yang sesuai. Okay, saya suka yang ni. Dia nampak macam movie sedikit. Okay, nampak macam fantasy. Yang ni nampak macam terlalu kekuningan. Saya suka yang ni sebab dia nampak macam movie sikit. Tapi perasan tak, muka saya ni nampak macam over HDR kan. So cara dia dekat bahagian kanan ni, nampak tak tone map punya panel ni. Kejap saya letak saya punya ni kat bawah sikit. Okay, nampak kan dekat sini kan tone map ni. Okay, dekat tone map ni kita akan kurangkan dia punya local contrast tu. Nampak tak bila saya kurangkan local contrast, dia dah tak nampak over HDR dah. Tapi dia mengekalkan filter gambar ni. Nampak tak bila kita main dengan filter macam ni, automatic kita punya gambar-gambar yang kita manipulate tadi tu nampak macam satu. Nampak macam satu. So ini teknik dia. Ini teknik dia. Kita kena ada juga final touch kita. Supaya gambar-gambar yang kita gabung tadi tu nampak dalam satu gambar je. Saya suka tengok ni. Serius saya suka. Okay, so kalau kata nak tambah dia nampak lebih cerah, tambahkan tone compression. Lagi cerah sikit lah. Okay. Kalau kata nak tambahkan dia punya saturation, boleh scroll ke bawah. Nampak ada beberapa. Sama juga dengan camera raw filter yang ada dalam Photoshop. Tapi dekat Affinity Photo, kita kena pergi dekat tone mapping persona lah. Okay. Nak tambahkan dia punya shadow ke, nak kurangkan dia punya shadow ke. Okay, boleh main dekat sini. Dan selalunya saya akan tambahkan sedikit kita punya saturation ni. Sebab tadi kita dah kurangkan saturation kan. So kali ni kita tambah sedikit supaya gambar-gambar kita nampak sharp. Wallah, cantik guys. Okay, ini permulaan yang bagus. Dah siap punya editing macam ni, klik apply. Okay, last kali macam mana kita nak menutupkan kejanggalan kita dalam photo manipulation yang kita buat ni. Macam ni kan. Saya ada letak macam reflection sedikit. Macam cahaya-cahaya macam tu. Sebenarnya function dia nak bagi kita tak fokus lah pada small details yang mungkin akan nampak fake dia tu kan. So cara dia kita buat satu pixel layer yang baru dekat atas. Okay. Menggunakan brush tool, besarkan sedikit. Ambil warna biru laut tu. Okay. Yang cerah tu. Tekan sini. Dan kita akan warnakan dia. Buat macam tu kat atas. Letak kat tepi ni sedikit. Dan kita tukarkan kepada mode screen. Macam tu kan. Ini teknik dia. So nampaklah kita bolehlah tutup sedikit kecacatan yang mungkin ada dalam kita punya editing ni. So kita kena fikir juga teknik-teknik ni sebenarnya. Supaya tak nampak sangat obvious sangat kan. Okay. So inilah hasil dia. Okay. Boleh kurangkan sedikit opacity. Dan selalunya, kalau saya nak nampakkan kita punya gambar ni lagi berkualiti tinggi, lagi HD, apa yang saya akan buat adalah, saya akan duplicatekan lagi sekali. Okay, merge visible. Tapi kali ni kita pergi dekat tone map, kita pergi dekat filter. Dan kita ambil, mana tadi? Oh sorry, kita akan sharp. Kita pergi dekat sharp dan high pass. Okay. Tekan yang ni. Tambahkan sedikit kepada satu ataupun dua. Selalunya saya ambil satu saja. Sebab apa kita nak ambil detail-details yang ada tu. Okay, tekan apply. Dan tukarkan layer ni kepada soft light ataupun hard light. Okay, ada beza nampak tak? Kita punya gambar tu nampak lagi sharp lah. Tengok sebelum kalau ada layer ni. Dengan tak ada. Yang first tadi tu nampak blur-blur sikit kan. Nampak blurry sikit. So bila kita letakkan sharp punya ni. Nampak lagi tajam lah. Dan boleh kurangkan supaya tak nampak obvious kita punya sharp layer tu tadi. Okay. So inilah hasil dia. Dah selesai semua ni. Boleh save. Ataupun kita boleh exportkan sebagai gambar PNG. Export. Ya, masukkan kita punya nama. Okay. Dan tekan save. Okay. Okay, so kita tengok mana tadi kita punya hasil tu pergi. Okay, saya buka balik. Kita pergi dekat glitch. Inilah hasil saya. Okay.
Saya harap tutorial kali ni memberi sesuatu yang baru kepada korang. Okay, at least beberapa teknik yang barulah. Okay, saya seronok sebenarnya share benda ni sebab saya tahu ramai sebenarnya kawan-kawan saya yang DM saya macam mana nak buat. Lagi-lagi orang yang baru kan, baru berhijrah daripada Photoshop kepada Affinity Photo. Kadang-kadang tak tahu teknik-teknik yang biasa kita buat dalam Photoshop. So ini teknik saya macam mana kita nak buat simple manipulation menggunakan Affinity Photo. So kita pun dah hampir sejam. So saya harap kalau ada apa-apa persoalan berkaitan dengan penggunaan Affinity, boleh tinggal pada ruangan komen. Dan kalau ada cadangan topik yang nak saya cover, boleh juga komen. InsyaAllah saya akan usahakan sebagai kita punya konten dan anda juga boleh belajar sesuatu daripada saya. Okay, so itu sahaja daripada saya untuk petang ni. Okay, apa-apa boleh terus contact kami dekat Facebook ataupun ruangan komen. So jumpa lagi dalam tutorial yang akan datang. InsyaAllah next saya akan bawa topik Affinity Designer pula. Okay, dah banyak kan, dah 2-3 kali dah rasanya saya buat Affinity Photo punya sesi live. Lepas ni insyaAllah saya akan buat untuk Affinity Designer pula. Okay, apa-apa jangan lupa subscribe dulu. Subscribe itu gratis kata orang Indonesia kan. Okay, sebelum subscribe, like, komen dan share kita punya sesi ni supaya orang tahu setiap minggu kita ada sesi live bersama dengan sifu.com dan boleh belajar grafik, boleh belajar editing, macam-macam. Okay, untuk esok hari Jumaat kita ada di Instagram. So jangan lupa follow kami di semua platform, Facebook, YouTube, Instagram. Okay, supaya tidak terlepas kita punya konten-konten yang kita ajar, yang kita kongsi. Okay, sebenarnya ada sedikit beza daripada yang saya tunjuk dekat sini dengan yang kat sini kan. Tapi saya harap anda dapat belajar sesuatu lah. Sebab adjustment tu mungkin dah lari sedikit kan. Saya duk adjust dia punya dekat tone mapping tu. Okay, so itu saja guys. Itu saja daripada saya. Saya harap anda dapat belajar sesuatu daripada sesi live yang ringkas petang ni. So kalau ada apa-apa persoalan, masa macam ulang benda sama kan. So ada apa-apa persoalan boleh tinggalkan pada ruangan komen. Alright. Dan jumpa dalam sesi yang akan datang dengan pelbagai lagi topik yang menarik. Dan saya rasa inilah video terakhir saya untuk tahun 2020. So jumpa lagi pada tahun depan. Tiba-tiba jumpa pada tahun depan kan. Okay, so saya harap kita pada tahun depan lebih bersemangat dan lebih banyak benda yang kita kongsikan. Okay, kami mengharapkan support daripada anda semua. So jangan lupa untuk share konten-konten kami pada orang lain supaya lebih ramai orang yang kenal. Okay, sebenarnya ramai lagi orang yang tak kenal sifu.com ni. Percaya tak percaya? Sebab apa? Dia orang mungkin tak kena dengan topik dia orang. Kalau kata tak kena dengan dia orang punya bidang tu tak apalah kan. Tapi masalahnya kadang-kadang kawan kita yang ambil grafik pun tak kenal sifu.com kan. Yang belajar grafik, yang kerja dalam bidang grafik pun tak kenal sifu.com. Itu yang kita rasa macam kalau boleh kita naklah sama-sama berkenalan kan, sama-sama belajar. Mana tahu kami boleh support dalam pelbagai aspek yang lain. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.